Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi Cikgu Nur Nasimah binti Syafa'in dalam bab yang ke-10 nombor indeks bahagian yang ke-2. Okey. Seperti mana video sebelum ini dalam bahagian 1, okey, daripada rumus am yang diberikan, kita telah mempelajari rumus bentuk payung ya dan hubungan di antara A, B dan C ya. Okey, masih ingatkah? A darab B per 100 sama dengan C. Okay, untuk kali ini, cikgu akan perkenalkan rumus bentuk payung berganda ya. Okay, kenapa wujudnya bentuk payung berganda ini? Okay, ianya wujud apabila soalan yang diberikan melibatkan 3 tahun. Okay, jadi pada asasnya ialah payung A, B, C sahaja. Okay, pada asasnya payung A, B, C sahaja. Okey, cikgu sambung menjadikan C, D dan E, di mana hubungannya pun sama juga, iaitu C darab D per 100 sama dengan E. C darab D per 100 sama dengan E. Okey, seterusnya wujud satu lagi payung besar di mana melibatkan A, F dan E. A akan menjadi tahun asas, E akan menjadi tahun semasa dan F ialah nombor indeks. Okey, hubungan di antara A, F dan E ialah A darab F per 100 akan dapat E. Okey, seterusnya wujud juga hubungan yang special di antara B, D dan F. Okey, di mana B apabila didarabkan dengan D per 100 akan dapat F ya. Okey, kenapa wujudnya hubungan spesial ini? Okey, sekiranya soalan itu tidak memberi maklumat berkaitan dengan A, C dan E, maka kita gunakan hubungan yang spesial ini di antara B, D dan F. B darab dengan D akan dapat per 100 akan dapat F ya. Okey, seterusnya okey, ada lagi ya istilah-istilah yang biasa digunakan okey dalam menjawab soalan nombor indeks ni. Okey, seperti contoh, kalau soalan itu menggunakan istilah meningkat ataupun menokok 10%, bermakna 100 kita tambahkan dengan 10 ya, akan menjadi 110%. Jika soalannya menggunakan istilah menurun ataupun menyusut 20%, bermakna nilai indeksnya 100 tolak 20 akan dapat 80%. Dan jika istilah tidak berubah ataupun kekal, bermakna nilai indeksnya adalah 100%. Okey, seterusnya kita contoh soalan. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi dua bahan A dan B yang digunakan untuk pengeluaran suatu jenis bahan perhiasan rumah ya. Okey, indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016 untuk A adalah 110 dan untuk B adalah N. Manakala indeks harga pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016, bahan A adalah M dan bahan B adalah 110. Okey, maklumat seterusnya, diberi harga bahan bagi bahan B meningkat 22% pada tahun 2018 dari tahun 2016. Harga bahan A pada tahun 2016 ialah RM5 dan harganya pada tahun 2020 ialah RM6.05. Cari nilai bagi M dan N. Okey, sekarang ini jika kita lihat dalam soalan ini melibatkan 3 tahun, iaitu 2016, 2018 dan 2020. Jadi di sini kita perlu menggunakan rumus bentuk payung berganda ya. Okey, sebelum menjawab soalan, cikgu akan lukiskan dan akan transferkan maklumat-maklumat di atas dalam bentuk payung berganda dulu ya. Okey, untuk bahan A, untuk bahan A 2016, 2018, 2020 cikgu tulis tahun. Kemudian 110 ini adalah indeks harga 2018 berasaskan 2016. 110. Maklumatnya adalah 110 dan M ialah indeks harga tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Tahun 2020 berasaskan tahun 2016 adalah M. Okey, dan maklumat di bawah ini harga bagi bahan bagi bahan A pada tahun 2016 ialah RM5 dan pada tahun 2020 ialah RM6.05.
sen. Jadi cikgu masukkan semua maklumat dalam bentuk payung. Okey, seterusnya kita buat pula payung untuk bahan B. Okey, seperti yang tadi juga, di mana N ialah indeks harga bagi tahun 2018 berasaskan tahun 2016, dan 110 ialah indeks harga bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Okey, sebelum menjawab soalan ini, satu istilah yang biasa yang digunakan yang ini tadi cikgu kata kita perlu ingat istilah-istilah yang biasa digunakan. Di sini dia menggunakan istilah meningkat 22%. Jadi daripada 2016 ke 2018 meningkat 22%, bermakna N kita adalah 100 tambah 22 terus Okey, akan dapatlah hasil N sama dengan 122%. Okey, dah terjawab untuk N. Seterusnya untuk menjawab soalan M. Okey, daripada bentuk payung yang untuk bahan A tadi, okey, kita menggunakan hubungan A, F dan E. Okey, di mana RM5 darabkan dengan M per 100, hasilnya adalah RM6.05. Okey, kita akan dapat satu persamaan linear di sini Kita selesaikan persamaan linear ini, kita akan dapat M sama dengan 121. Okey, senang kan? Okey, anak-anak sekalian, itu sahaja daripada cikgu. Okey, mengetahui tidak cukup, kita mesti bertindak. Keinginan tidak cukup, kita mesti berusaha. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.